roboh oleh pemaju. So kita nak tahu apa cerita sebenar, kronologi sebenar kampung Cibadak Tambahan. Kerana kita tahu dah lama benda ini berlaku. Jadi sebenarnya saya menuntut Haji Ramli untuk terus beri penerangan sedikit berkenaan dengan kronologi kampung Cibadak Tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Terima kasih saudara Musi, seperti sahabat saya, saudara Sabri, Pak Daud, dan juga semua yang hadir pada malam ini. Isu berkaitan dengan kampung Cibadak Tambahan sebenarnya isu yang telah lama berlaku dan dia disedari apabila pemaju ini mengambil alih tanah tersebut untuk dimajukan. Jadi dari situlah timbulnya berbagai persoalan-persoalan yang belum terjawab, sehinggalah kes ini dibawa ke mahkamah dan sejarah terperinci bagi Cibadak Tambahan diperjelaskan di mahkamah. Peristiwa ini berlaku semenjak daripada tahun 1991 ketika mana Sentumuni mengambil alih tanah tersebut daripada satu syarikat yang dikenali sebagai STLR. Dan apabila dia nak bangunkan kawasan tersebut, jadi penduduk mula mempikirkan kerana sebelum itu duduk mempunyai kepercayaan bahawasanya tanah kampung Cibadak Tambahan buah sebelah adalah tanah yang telah dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada penduduk-penduduk di kampung tersebut yang seluas 104 hektar. Jadi daripada kes mahkamah inilah terbukanya cerita bagaimana kita dapatkan fakta-fakta daripada warga-warga emas, dan ketika mana sebahagian daripada warga-warga emas ini adalah orang yang terlibat secara langsung dalam pengurusan tanah tersebut pada zaman Datuk Harun. Antaranya Datuk Rosdin dan selain daripada itu Cik Gulon. Dan mereka ini bukan berada dalam kampung itu, tetapi mereka ini adalah keluarga pewaris kepada warga Minang yang telah membuka penempatan 6 kampung di kawasan tanah sempadan Melayu Lombok. Kampung-kampung tersebut ialah kampung Cibadak Asal, kampung Badak Balang, Bandar Dalam, Sungai Mulia, Sungai Merali dan Kampung Kuah. Ini kampung asal yang masih kekal, dan kampung Cibadak dan kampung Kuah Seberang dan Kuah Lembah adalah kampung yang telah diserahkan kepada syarikat hukum limited untuk dibuat perlindungan sekitar tahun 30-an dan 40-an. Jadi pada asalnya status tanah di situ diletakkan di bawah status tanah Reserve Melayu 1916, dan geran dia pun masih ada, iaitu nama geran dia pun ada, iaitu 812. Dan selepas itu dibuka kepada nama geran lain apabila dia dipecahkan untuk pembangunan. Dan sebelum dipecahkan kepada 50 ada satu lot pembangunan sebagai 1283. Itu nama lot pembangunan yang telah dilakukan
diakarkan dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan PTG bagi membangunkan kawasan tersebut, tetapi dilakukan tanpa pengetahuan oleh penduduk. Jadi sebelum tahun 91 penduduk tak tahu. Jadi bahawasanya tanah tersebut telah diserahkan kepada satu syarikat New Link pada tahun 1985 dan sebulan selepas itu ditukar kepada syarikat SDLR dan selepas 1991 dijual kepada syarikat Sentumuni. Jadi apabila Sentumuni ambil, jadi barulah tanah itu nak dibangunkan, baru penduduk tahu bahawasanya tanah itu telah dimiliki oleh orang dan dibawa ke mahkamah. Dan pada tahun 1997 satu putusan Mahkamah Kedua yang menjelaskan secara umumnya bahawa dalam bentuk pampasan. Selepas itu dibawa ke Mahkamah Rayuan dengan putusan yang amat nyata dan jelas bahawa penduduk bukan setinggal, penduduk memiliki equity, penduduk menduduki dengan kebenaran pihak kuasa negeri dan penduduk boleh menduduki dan terus menduduki. Itulah yang tercatat dalam Perkara Nasional CNJ yang baru-baru ini pun digunakan sebagai kes merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku pada masa kini. Selain daripada itu, berkaitan dengan apa yang berlaku pada Upah Waida dan juga Haji Halim, ia adalah merujuk kepada bagaimana situasi penipuan yang suka dibuktikan oleh perancang-perancang yang melakukan segala perancangan secara teliti. Saya terbaca apabila kisah bagaimana sejarah tanah desa Melayu yang pada tahun 1931 mencecah hampir 50%, yang kini hanya tinggal 11% tanah desa Melayu. Dan sejarah cobaran tambahan ini pun adalah sebahagian daripada rentetan bagaimana penghapusan tanah desa Melayu secara terancang dilakukan. Pada tahun 1931, status Reserve Melayu ditarik balik kerana pada masa itu pelumbungan hendak dijalankan di kampung Cubadak Tambahan, Puas Berang dan Puas Lembah. Tetapi pada waktu yang sama tidak wujud warta pergantian terhadap tanah tersebut, dan yang wujudnya adalah janji bahawa tanah berstatuskan Reserve Melayu ini akan dikembalikan selepas tamatnya pelumbungan. Namun begitu, apabila tamatnya pelumbungan, tanah tersebut diribuk dan dijadikan tanah kerajaan pada tahun 57. Dan pada tahun 1962, Persatuan Kerajaan di Selangor telah menyerahkan tanah tersebut kepada penduduk Melayu yang tinggal di kawasan itu, dan kita mempunyai harapan agar status Reserve Melayu dapat dikembalikan. Tapi malangnya ketika mana usaha-usaha untuk mendapatkan geran tanah tersebut dilakukan biarpun berkali-kali, namun terdapat pelbagai jawapan-jawapan yang diberikan oleh pihak PBT dan pihak yang menjawab mengenai tanah ini, sehinggalah terjadi kisah kebarat tambahan di Teluk Puas Berang termasuk Puas Lembah seperti mana yang ada pada hari ini. Secara umumnya itu adalah sebagai briefing permulaan apa yang berlaku di Cubadak Tambahan, yang akhirnya sebahagian daripada penduduk menderita di tanah sendiri dan dianggap penduduk yang telah diberi satu autoriti, diberi hak, diberi kuasa, diberi ikuti, telah dianggap ceroboh pula. Dan inilah yang berlaku di Palestin. Apabila saya baca sejarah bagaimana kehadiran keluarga Yahudi yang berasal daripada 30 orang dan membesar kepada 100 orang dengan sokongan-sokongan penjajah daripada Inggeris dan keputusan daripada United Nations pada 1941, yang akhirnya menganugerahkan bahawa warga Yahudi ini adalah pemilik kepada negara Palestin. Ini yang kita bimbangkan. Dan peristiwa seperti ini bukan sahaja berlaku di Cubadak Tambahan, malah berlaku di negeri-negeri lain juga di sebenarnya Malaysia juga, itu juga di Sabah Sarawak. Jadi kebimbangan mengenai kedudukan tanah Reserve Melayu ini telah dibicarakan secara meluas di media Malaysia, dan baru-baru ini perkasa dengan kehadiran bekas Ketua Hakim Negara Tun Fairuz juga membentangkan isu yang sama.
Tetapi persoalannya, bagaimanakah cara penyelesaian yang perlu disegerakan? Cadangan daripada perkasa, kita wujudkan satu jawatan kuasa yang dianggotai oleh sektor-sektor kerajaan dan swasta bagi memastikan langkah pengembalian status Reserve Melayu. Saya cadangkan pada malam wacana Anak Muda Negeri Sembilan pada malam ini, kita secara umumnya tahu siapakah yang membatalkan dan mempunyai kuasa ketika mana membatalkan tanah Reserve Melayu. Saya yakin ketika mana pembatalan sebahagian besar tanah Reserve Melayu ini dilakukan oleh penjawat awam yang berketurunan Melayu. So, dalam waktu yang sama, tidak mustahil penjawat awam Melayu sekarang ini boleh mengembalikan dengan cara sistem. Jika mereka boleh batalkan, mereka boleh kembalikan. Begitu juga apa yang berlaku di corak tambahan, terutamanya apabila mahkamah memutuskan penduduk mempunyai equity dan boleh menduduki dan terus menduduki, secara langsungnya pegawai daripada PBT, daripada pejabat tanah persekutuan, daripada pejabat tanah dan galian, Kementerian Wilayah boleh batalkan pemilikan yang telah diserahkan secara tidak sah kepada Serta Murni. Biarpun Serta Murni mendakwa dia membeli daripada SLR, tetapi jika geran tersebut dikeluarkan dengan cara yang tidak sah, dia boleh dibatalkan. Dan inilah apa yang saya baca hasil kajian daripada Institut Tanah Negara. Jadi persoalannya, siapakah yang mempunyai hati yang ingin mengembalikan dan betul-betul berusaha untuk mengembalikan status Reserve Melayu dan membetulkan kecuaian dan juga kesalahan yang telah berlaku. Adakah perlu kita melepaskan kesalahan ini pada orang dahulu, dan pada zaman kini kita menyalahkan orang dahulu, dan pada zaman sekarang kita tidak mengemukakan solusi penyelesaian terhadap apa yang telah dibuat oleh orang dahulu. So, secara umumnya saya cadangkan benda yang simple. Pengurusi tanah, pengurusi Majlis Tanah Negara orang Melayu, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan orang Melayu, pengarah pejabat tanah galian orang Melayu, pengurusi Majlis Tanah Negeri orang Melayu. So, susah sangat kita nak buat keputusan. Saya cadangkan bahawa satu, berkeliling dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara kepada penjawat awam yang berkaitan dengan tanah, arahkan supaya tanah-tanah Reserve Melayu yang dah kurang tu ditambah, sama ada dengan memastikan mana-mana projek-projek yang nak dibangunkan, seperti mana di corak tambahan sekarang ini direservekan atas tanah Reserve Melayu. Paling kurang kalau kita tak dapat 39%, kita paling kurang kita dapat 1%, dah jadi 38% dah. Kelantan tambah lagi 2%, Negeri Sembilan tambah lagi 9%. Sebab negeri dah banyak kan, tambah lagi 9%. Johor tak apalah, 0.5%. Nampak? Jadi secara umumnya pelaksanaan ke arah wujudnya mengembalikan semula status Melayu boleh dilaksanakan, adalah tidak mustahil. Kenapa? Biarpun kita tahu pengisytiharan mengekalkan 50% Reserve Melayu ini, biarpun diisytiharkan pada tahun 55, tetapi sebelum itu telah wujud pewartaan pengekalan Reserve Melayu 50%. Bukan benda yang baru, semenjak daripada 1914. Orang katakan orang putih mencadangkan Reserve Melayu kerana Melayu pada waktu itu macam takut kehilangan tanah. Bukan. Sebenarnya ia adalah desakan daripada pejuang-pejuang kita yang tidak mahu tanah Melayu hilang, kerana pada masa itu kan Inggeris telah menjajah sebahagian besar tanah Melayu dan di di Sarawak, di Sabah dan juga Sarawak, di Subro pada tahun 90-an sehingga 1920 macam tu kan. Itu sejarah macam mana Inggeris masuk. Jadi pejuang-pejuang Melayu pada ketika itu mendesak agar tanah ini dibuat satu reserve Melayu dan disokong oleh raja-raja Melayu. Bukannya dia dibuat oleh Inggeris. Ini adalah fakta yang dikelirukan
Kebanyakan orang kata Inggeris buat. Ya, kerana Inggeris pada masa itu dia penjajah. Dia jajah kita. Jadi apabila enactment tersebut dibuat, dia kata dibuat oleh Inggeris. Tidak, tetapi enactment tersebut dibuat oleh pejuang-pejuang Melayu dan disokong oleh raja-raja Melayu. Jadi sekarang ni maknanya benda itu telah dibuat sejak 1914, telah diwartakan dan diisytihar ulang pada tahun 55 sebelum kemerdekaan. So, maknanya selepas kita merdeka, ada pula golongan-golongan yang berani mencabar pewartaan dan pengisytiharan tersebut. Inilah maknanya pendurhakaan terhadap Sultan dan juga Raja-Raja Melayu. Saya cadangkan ketika mana di dalam satu forum di Istek bersama Tun Fairuz dan juga bersama bekas Ketua Polis Negara Tun Hanif dan bekas DSN berada, dan beberapa penama-penama di antara orang pun buat keputusan berkaitan dengan sejarah negara. Dalam pada waktu yang sama, ini Tan Sri Abu Sahujah, orang Negeri Sembilan juga tu, ada pada masa tu. Dan dia pembangun last kali menenangkan keadaan. Dia cakap pada hari ini bukan atas nama Speaker Dewan Negara, tapi dia cakap pada hari ini atas nama Abu Sahujah. Nampak? Jadi keadaan dah kelang kabut ketika mana di step. Tak apa, bagus, terima kasih. Ada juga orang Melayu daripada negeri kita ni, kan? Bagus, 9% kita tunggu. Dan ada Melayu daripada negeri Sembilan akan dikembalikan, dimasuk selepas 9%. Saya rasa buat setakat itu dulu sebagai pemulakan bicara kita, wacana kita, dan semoga ia memberi faedah untuk kita bersama dan juga masa depan bangsa dan anak watan Melayu supaya tidak tertinggi di negeri sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersih terus kepada saudara kami buat di Kampung Cukatan Telat. Kita maklum dua hari lepas kita menang kepada tambahan kes kepada tambahan menang mungkin saudara kami boleh detail sedikit semenjak kami alih kes pada tambahan pada bulan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengurusi moderator pada wacana malam ini. Yang saya hormati Pak Daud kepada Kampung Pasram, jiran kepada Kampung Cukatan Tambahan. Yang saya hormati sebelah saya Cik Ramli, pengurusi Sultan Budur Kampung Cukatan Tambahan, tuan-tuan perempuan yang hadir dalam wacana pada malam ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas pihak pengatur kerana sudi menyebut saya dan kami daripada Kuala Lumpur untuk hadir dalam perbincangan tentang soal isu yang menjadi isu nasional pada hari ini. Walaupun Kampung Cukatan ini satu penempatan yang agak terpencil di Sentul, di Kuala Lumpur, dalam Parlimen Batu, tapi isu ini hari ini telah dibicarakan, telah dibincangkan, telah didiskusikan. Malah ikon Kampung Cukatan Tambahan, Puan Wahidah Siti itu telah digunakan sehingga ke Indonesia dalam kebangkitan rakyat sana menuntut tanah daripada pemerintah. Ikon Puan Wahidah itu telah dijadikan satu idola kebangkitan rakyat pada hari ini, dan khususnya dalam isu-isu berkaitan dengan tanah dan pemerintah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kisah Kampung Cukatan ini kisah yang panjang, dan saudara Ramli tadi telah menceritakan sedikit latar belakangnya. Di Kuala Lumpur ada beberapa kampung tradisi kampung warisan yang usianya sudah menjangkau lebih ratusan tahun. Kampung Cukatan ini sendiri asalnya 165 tahun usianya. Diteroka oleh nenek moyang kita daripada Sumatera Barat, daripada Sabrang, Sumatera Barat, meneroka perkampungan di sekitar Gombak. Maka pada waktu itu dibuka beberapa kampung yang masih ada sehingga hari ini. Kampung Sungai Merali, Kampung Padang Balang, Kampung Balang Dalam, Kampung Sungai Mulia, Kampung Cubadak.
yang pada waktu itu keluasan kampung Cibadak ini menjangkau hingga 500 ekar. Kemudian dipecah-pecahkan beberapa kampung yang pada hari ini masih tinggal kampung Cibadak asal, kampung Puah seberang yang Pak Daud kita sebagai fungsi penduduknya, kampung Puah dan termasuk kampung Cibadak tambahan. Betul, kampung ini pernah disiarkan sebagai tanah riset Melayu pada 1916. Tetapi kita pun tak tahu apakah puncanya. 1932 ia telah digazetkan. Digazetkan, maknanya telah dibatalkan sebagai tanah riset Melayu. Dan yang menariknya tuan, saya bila bercakap tentang kampung Cibadak tambahan ini, pada saya inilah bukti betapa pengkhianatan pemimpin Melayu untuk menjaga tanah Melayu sendiri. Walaupun kita sedia maklum 7 wasiat Raja-Raja Melayu, antara mempertahankan agama Islam, mempertahankan bahasa Melayu, mempertahankan hak semua orang Melayu dan sebagainya. Antara disebut daripada 7 itu ialah wasiat dia ialah untuk mengekalkan 50% tanah semenanjung orang Melayu ini kepada orang Melayu. 50% wasiat Raja Melayu yang masih ada terakam sehingga hari ini. Tetapi hakikatnya, realitinya tuan-tuan, pada hari ini bukan setakat 50%, bukan setakat 15%. Yang ada hari ini, itu pun statistik yang dicatatkan sehingga tahun 2009. Sekarang 2014, maknanya dah 5 tahun. 2009 tinggal 12% saja. 2009. Kalau hari ini disebut 78%, saya tak heran. Sesuatu yang tidak mengejutkan. 2009 kajian yang dibuat oleh Universiti Besar Malaysia, tanah reserve Melayu hanya tinggal 12%, tak masuk Pening dan Melaka. Sebab Pening Melaka ni dia tak ada nikmat tanah reserve Melayu. Dari segi keluasan tuan-tuan, hanya 1.6 juta hektar daripada 12 juta hektar. 1.6 juta hektar itu sajalah yang masih tinggal untuk pegangan orang Melayu. Itu pun statistik 2009. Dan kampung Cibadak tambahan ini, atau kampung Cibadak sebagai amnya, adalah pada saya the tips of the iceberg. Kes yang orang kata dah terkumpul lama, dan inilah kemunculan. Dan sebab itu bila meletupnya isu ini, maka ramailah yang mengkaji dan sebagainya, termasuk tuan-tuan sendiri yang buat wacana pada hari ini. Ingat, kalau tak digembal-gembolkan, mungkin orang Negeri Sembilan pun tak tahu Cibadak tambahan ni kat mana. Ya, sampai ke negeri lah kita datang hari ini untuk cerita pasal Cibadak tambahan. Inilah pengkhianatannya. Sebab 1962 tuan-tuan, saya selalu sebut sebab ini fakta dan ini terakam. Dan kalau ada orang UMNO sini pun sekalipun, inilah perjuangan mereka dulu, orang lama. 1962, 9 Ogos 1992, Datuk Harun Idris Menteri Besar Selangor pada waktu itu. Sebelum itu dia datang melawat kampung Cibadak. Kita tahu Selangor wilayah dulu di bawah Selangor, jadi ini adalah sebahagian daripada negeri Selangor. Dia datang merasmikan klinik ibu mengandung dan kanak-kanak. Di kampung Cibadak ada klinik, ada 3 buah surau, ada madrasah, ada sekolah agama, ada kelengkapan kemudahan api dan air dan sebagainya. Dia datang merasmikan, dan 9 Ogos 1962 dalam mesyuarat Exco Negeri pada waktu itu, dia sebagai ketua kerajaan, Menteri Besar, dia umumkan bahawa pemberian grant kepada lebih kurang 114 ekar kepada orang Melayu di kampung Cibadak. Dia sebut, dan ini terakam dalam minit mesyuarat. Dan apabila wilayah persekutuan diteguhkan 1974, pada 1976, 10 Januari 1976, waktu itu mesyuarat tentang kuasa tanah wilayah. Tuan-tuan, kerana wilayah ini tidak ada negeri, jadi bukan dun, ya. Jadi jatuh kuasa tanah ini adalah equivalent, sama statusnya dengan Majlis Exco Mesyuarat negeri lain. Jatuh kuasa tanah wilayah persekutuan pada 10 Januari 1976 memperakui, dia bukan membantah, bukan membuat pindaan, bukan membatalkan, memperakui minit mesyuarat yang dibuat oleh Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris, bahawa milikan geran hak milik tanah kekal perlu diberi kepada penduduk kampung Cibadak selama seluas 114 ekar. Tapi kita tengok, selepas 1976, walaupun milik itu diakui, tidak ada sebarang tindakan politik yang diambil oleh pemimpin-pemimpin Melayu pada waktu itu untuk menjalankan ataupun execute, melaksanakan arahan Menteri Besar. Sedangkan kita tengok dalam kanun tanah negara, tanah ini betul di bawah kuasa negeri. Dia bukan kuasa persekutuan, dia kuasa negeri. Dan kuasa negeri disebut dalam kanun tanah negara ini pihak kuasa negeri. Pihak kuasa negeri adalah Menteri Besar dan Exco. Dalam kes ini, Menteri Besar Datuk Harun Idris dan Exco dalam mesyuarat 1962 mengesahkan, maknanya keputusan itu keputusan valid.
Jadi betul bukan janji politik, itu bukan janji pilihan raya, itu keputusan bilik yang perlu dilaksanakan, tetapi tidak ada tindakan politik. Nah, kita sedia maklum daripada awal penubuhan 1994 sampai hari ini 2014, siapa kerajaan yang memerintah? Adakah kerajaan parti PAS, PKR pun tak wujud masa itu? Okay. Ataupun kerajaan UMNO Bersatu Malaysia yang masih hari ini memerintah, tapi tidak ada tindakan politik yang diambil. Sebab kalau diambil tindakan politik untuk melaksanakan, saya percaya tidak akan berlaku kes seperti ini pada hari ini. Sedangkan penduduk telah berulang kali buat permohonan di pejabat tanah untuk mendapatkan grant. Alasan yang diberikan pada waktu itu, permohonan tanah di Bersatu dibekukan 1985 seperti disebut oleh Encik Rami tadi, tanah itu dijual, diserahkan kepada syarikat Istiqlal Samahat. 1990 diserahkan kepada Sektor Muni sehingga hari ini. Dan projek hari ini yang sedang dikendalikan adalah diambil alih oleh satu syarikat lain. Kerana Sektor Muni itulah kekurangan dana diambil oleh Majulah Melati Ihsan Sdn Bhd untuk membina projek perumahan dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita melihat isu Kampung Cibadak ini, saya kebetulan anak jati Kampung Cibadak, lahir di situ. 1995 saya lahir di situ. Tapak rumah saya sekarang ni sedang dibina kondominium mewah. 1993 saya dah keluarga di Halal Buah. Jadi bukan saja kes ini disebabkan portfolio saya dalam politik, tetapi dia ada sentimental value sikit, kan? Tempat rumah Haji Wahidah, tempat kita bersuara dan sebagainya itu adalah tapak permainan saya waktu dulu, main musikanya, pergi sekolahnya dan sebagainya. Dalam kes tahun 2000, Sektor Muni lawan Ahmad Aminuddin, Mahkamah Rayuan pada waktu itu telah membuat satu pengesahan bahawa penduduk Kampung Cibadak Tambahan mereka bukan setinggan. Mereka bukan setinggan, tapi mereka tak ada tanah, tak ada beli. Kita kalau kita duduk di atas tanah, kalau kita dideklarasi bukan setinggan, maknanya tentulah tanah tu kita punya, betul tak? Dia dua je. Kalau tanah kita punya, hak milik. Kalau bukan, setinggan. Tapi dalam kes ini, bukan tuan punya, bukan setinggan. Jadi apa dia? Dia diisytihar ada dari segi undang sebagai pemegang lesen secara ikuti. Oleh kerana hak milik tanah itu telah diserahkan, saya cerita dari 1995 tadi, oleh pihak lain dan sebagainya. Dari sudut undang tanah kita yang ada, yang kita import hari ini daripada sistem di Australia, torrent system. Di tahun 2000 Mahkamah Rayuan memutuskan mereka ini bukan setinggan, mereka adalah pemegang ikuti berlesen. Maknanya mereka perlu diberi pengiktirafan. Kalau berlaku perpindahan, perlu dipindahkan dan sebagainya, mereka perlu diberi pampasan yang sewajarnya, bergantung nilai semasa dan sebagainya. Terpulanglah pampasan dalam bentuk apa sekalipun, tanah ke, rumah ke, duit pun terpulang, bergantung pada rundingan, bergantung kepada persetujuan dan sebagainya. Tetapi itulah recognition, itulah pengiktirafan yang diberikan oleh Mahkamah Rayuan. Dan keputusan ini 2 hari lepas disahkan lagi oleh Mahkamah Rayuan juga secara surat suara oleh 3 orang hakim. Kita bawa kes ini di Mahkamah Rayuan, merayu terhadap saman penduduk yang telah dibatalkan di peringkat Mahkamah Tinggi. Kita bawa ke Mahkamah Rayuan dan kita berhujah bahawa mereka ini bukan setinggan, mereka layak dengan pampasan dan sebagainya. Mahkamah setuju. Mahkamah kata ya betul. Malah Mahkamah tegur sekali buat daripada pihak kerajaan. Kalau kamu katakan mereka setinggan, kenapa mereka berada di situ lebih 30-40 tahun? Kalau setinggan, terus usia keluar kalau ikut undang-undang. Tapi biarkan ada di situ, ada kemudahan, ada fasiliti dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa mereka ini diberi izin untuk berada di situ. Dan itu menunjukkan bahawa mereka ada hak. Dan dari segi undang-undang kita, orang seperti ini mereka perlu dipampaskan, perlu diberi pampasan sebagainya jika tanah mereka itu dikendaki atau mereka masuk ke pindah keluar. Jadi kita akan kembali semula ke Mahkamah Tinggi untuk bicara tuntutan pampasan. Pada 4/11 ni adalah sebutan dan akan kita teruskan dengan pembacaan. Dan saya yakin mesej jelas disampaikan oleh Mahkamah Rayuan dan penduduk Kampung Cibadak Tambahan bahawa kami bukan setinggan, tolong layan kami seperti rakyat Malaysia seperti biasa, bukan rakyat kelas kedua. Dan akhir sekali untuk yang pertama ini barangkali saya sebut bahawa ini satu contoh bukti jelas bagaimana UMNO yang hari ini memperjuangkan ketuhanan Melayu, mempertahankan Melayu, kononnya lawangan hidup Melayu mereka lagi hebat daripada orang lain, tapi sebenarnya mereka lah yang mengkhianati, menggadai tanah-tanah Malaysia yang ada pada hari ini. Dan kita tidak terhenti di sini.
dengan perjuangan mahkamah diteruskan dengan tindakan demonstrasi, serahan memorandum, kenyataan akhbar, suara-suara daripada penduduk diteruskan. Hari Isnin lepas 10 hari bulan kita tampil melalui usul yang dibawa oleh Ketua WIP Parti PAS, Datuk Mahfuz, yang juga mengangkat Ketua Penerangan Parti Samsi Malaysia. Kita usulkan usul tergempar di Dewan Rakyat untuk kerajaan mengkaji semula penyusutan tanah Reserve Melayu yang semakin mendadak, paling kritikal pada hari ini, untuk kerajaan adakan undang-undang atau polisi khas untuk menangani isu kampung warisan, kampung tradisi sebagaimana yang ada hari ini, sebagaimana yang dihadapi oleh Kampung Cibadak dan kampung-kampung lain, dan untuk diberi satu kepastian ataupun polisi bagaimana memberi kebajikan kepada penongkol-penongkol bandar. Kita sebut dengan jelas, mereka ini adalah rakyat tempatan. Kalau orang asing kita boleh layan dengan baik, bagi mereka tinggal, bagi peluang berniaga dan sebagainya. Apa masalah kita untuk menjaga anak jati rakyat kita sendiri, orang Melayu dalam kerajaan yang kononnya hari ini diperintah oleh kerajaan yang tentang Melayu. Sekian saya kira untuk kongsi. Habiskan slot untuk penerangan, dan selepas panelis yang ketiga kita akan buka kepada diri soalan-soalan yang kita akan kita siapa. So kita terus kepada Pak Daud. Pak Daud ni adalah wakil daripada Kampung Puas Perak. So Pak Daud boleh cerita sedikit berkenaan dengan tambahan kronologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat telefon di baik dan di 9 dia pernah hari ini kami tunggu hujan tadi. Terima kasih kepada Tuan Kursi dan kepada Zahri dan Ramli. Aku selamat datang. Undangannya di segi senario, tahun, proses berlaku, bila kita buat. Tetapi penambahan yang nak cerita sikit malam ini, apa yang fakta yang kita telah peroleh pada sini dapat, dan fakta yang masih ada di tangan, iaitu fakta wujudkan usul di Kesan Bombah ni boleh reserve 19 di mana kampung-kampung yang telah ditera dalam plan nama pun ada, mula mulia bandar dalam, padang balang, sungai Merali dan Kampung Puah dan Kampung Cibadak itu dia ada pecah-pecahan di mana khusus Kampung Puah nak sentuh sedikit. Wujudan Kampung Puah yang dalam dokumen yang tertulis baru dapat itu bermula 1857, tetapi sebelum 1857 sudah ada wujudan kampung situ. 1833, 1831 dah ada wujud. Daripada kita punya merdeka, pahlawan kita datang pada Minangkabau sebenarnya. Tapi sebelum itu pun dah ada wujud. Di mana sebelum ada teranya nama Kolombo atau Bulan Setuan, di mana itu Selangor. Tanah itu dimiliki oleh Raja Abdullah. Ada dokumen, ada fakta. Dan benda itu belum boleh disebarkan lagi kerana masih proses penelitian. Di mana waris keturunan Raja Abdullah ni yang telah dikumpul lebih kurang 500 orang, mereka telah mengangkat sumpah di mahkamah syariah sebagainya dan buat faraid sebagainya, dan mereka juga telah mendapat dokumen-dokumen fakta di London sebagainya. Mereka telah proses tuntutan pada kerajaan kita, dan mereka juga telah menghantar dokumen ini, tuntutan di mana tanah-tanah mereka di sekitar Kolombo itu atau Selangor adalah hak milik mereka moyang mereka. Ada semua dokumen asal semuanya. Tapi dah bawa di istana. Yang maklum, bahawa tuanku sekali dalam uzuran, dia pun tak nak pilih kepala. Tuanku agung kita yang kali kedua ini ada terlibat juga dalam proses sebelum kemerdekaan. Baru boleh cakap sebab baru ada fakta, ada bukti. Dan cuma waris ini dia tidak betul mau dihembahkan sebab ini perkara yang dirahsiakan kerana faktor keselamatan. Itu satu sebab.
Keduanya berbalik isu kampung puah yang asal itu sebelum pecah-pecahan, di mana Yunani yang dikatakan dalam dokumen itu 1857 telah dia bikin, dan 1890 itu dikemas kini semula. Tapi aku pun tak kira tahu, benda ini sudah wujud melebihi 150 tahun atau 20, semua kampung termasuk Cupana dan sebagainya. Ya. Proses yang berlaku setelah pengamatan yang baru kaji sendiri, baru sendiri buat kajian, ya, baru